لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merufakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, maka pada tengah hari ini kita sekali lagi dapat bertemu di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, di dalam rangka kita menunaikan salat fardu Jumaat, dan kita pohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa-doa kita ianya akan diperkenan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, menyambung apa yang kita sebutkan pada subuh tadi berkenaan dengan orang-orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, dan kita dah sebut orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan ibarat orang yang masuk ke dalam salah sebuah madrasah, salah sebuah sekolah untuk mendidik diri dia. Dan inilah tujuan daripada puasa, iaitu mendidik manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang yang sebelum kamu juga berpuasa. Mudah-mudahan kamu akan jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita tidak akan sampai kepada tujuan yang Allah Ta'ala sebutkan tadi, iaitu taqwa, melainkan apabila seseorang itu dia bermujahadah
pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu bila sampai bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala perintah supaya kita menahan diri daripada makan minum, kemudian tidak bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadan, dan memperbanyakkan amal-amal saleh. Yang ini adalah menunjukkan kepada kita bahawa bulan Ramadan dia bukannya program tahunan bazar, tetapi bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih dan juga mendidik diri manusia, sehinggalah manusia ini dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana itu benarkan kita punya niat kita. Bila mana kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini, dan kalaulah ada orang yang masih lagi tidak memperbetulkan dia punya niat dia, maka perbetulilah ni. Kerana kita masih lagi mempunyai waktu, kita baru sahaja 4 hari Ramadan, kita masih lagi ada waktu. Dan tuan, mudah-mudahan kita dapat perbetulkan niat kita bila mana kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Tentang apa kita punya tujuan kita bila mana kita berpuasa, bila mana kita masuk ke dalam bulan Ramadan ni. Dan tujuan dia tidak lain tidak bukan adalah kerana untuk kita mendapatkan secebis rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalaulah benar kita punya niat kita, maka itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dan dalam kehidupan ni, apa yang kita niatkan, maka itulah yang akan didapatkan. Dan apa yang kita lakukan di atas muka bumi, maka itu jugalah yang akan kita dapatkan nanti pada hari akhirat besok. Kerana tu kata Nabi SAW, al-mar'u ma mata alaih, seseorang itu dia akan mati sebagaimana dia hidup, kata Nabi SAW. Dan kehidupan ni mengikut qadar apa yang dia niatkan dan apa yang dia nak pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu bila mana ada satu orang sahabat, dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, lalu dia pun kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang mendirikan sembahyang, kemudian aku adalah orang yang menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, dan aku juga adalah orang yang mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'adkhulul jannah, adakah aku boleh masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Dan tuan, lalu dijawab oleh Nabi SAW, faqala na'am, ya, kalau kamu buat apa yang kamu sebutkan tadi, maka kamu akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, yang tanya ni adalah Sayyiduna Nu'man radhiyallahu anhu wa arda. Dia adalah sahabat yang pernah berperang, pernah menyertai peperangan di dalam perang Badar, dan juga beliau adalah orang yang pernah menyertai di dalam perang Uhud, dan beliau syahid di dalam perang Uhud. Dan apa kata Nu'man kepada Nabi SAW? Kata Nu'man radhiyallahu anhu wa arda, aku pi berperang ni, kata Nu'man. Dan Nu'man kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku pi berperang ni, kalaulah seandainya kaki aku tidak jejak pada dataran tanah syurga Allah Subhanahu wa taala yang menghijau, maka dia kata, matahari ini tidak akan tenggelam, kata Nu'man radhiyallahu anhu wa arda. Dan maknanya apa? Yang dia nak daripada amal yang dia lakukan, yang dia nak daripada apa yang dia buat ni, berperang pada jalan Allah,
adalah untuk mendapatkan syurga. Ianya adalah kerana nak mendapatkan kemuliaan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lalu apa berlaku? Nu'man akhirnya dia gugur syahid di dalam peperangan Uhud. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tengok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaki Nu'man radhiyallahu anhu wa ardah sekarang ni dia sedang berpijak di atas tanah syurga Allah Subhanahu wa taala yang sedang menghijau tanpa ada sebarang kecacatan pada diri dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, moral daripada riwayat ni nak habaq pada kita, apa yang kita niatkan, apa yang kita nak pada sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri seseorang. Dan kerana tu Nabi SAW sebut berkenaan dengan Nu'man radhiyallahu anhu wa ardah ini, sesungguhnya Nu'man ini dia adalah orang yang sangat bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Nu'man selalu bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Dia selalu mengharapkan kebaikan pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, pada hari ini kata Nabi, Nu'man dia telah pun mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dia sangka sebelum ni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maka kita berada dalam bulan Ramadan ni, kita niat dan perbetulkan niat kita, aku nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku nak mendapatkan kedudukan yang mulia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, di bulan Ramadan ni kita sangat digalakkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan juga amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kebaikan yang kita lakukan ini dia akan pasti dibalas juga dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu kita ambil peluang ni. Tadi subuh kita sebut dah, bulan Ramadan dia adalah bulan rahmat, dia adalah bulan pengampunan dosa. Kemudian segala syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kata, hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan, kata Allah taala. Perkara baik yang dilakukan oleh seseorang tak ada lain yang akan dibalas oleh Allah taala, melainkan hanyalah kebaikan juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri dia. Dan tuan, ada satu kisah yang mana kisah ni disebut di dalam kitab Al-Qasas wal-Ibar, iaitulah kisah-kisah dan juga pengajaran-pengajaran daripada kisah. Dan tuan, kisah ni dia diriwayatkan daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Sayyidina Abu Hurairah kata pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bercerita. Dan Nabi cerita, dulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu orang yang mana orang ni dia buat kebun. Dan dalam istilah kita kalau di Kedah ni buat benda lebih kurang macam tu. Dan tuan, dia ni dia buat kebun. Dan tuan, bila mana dia buat kebun, tiba-tiba satu hari ada orang yang duk dengar. Satu orang ni dia dengar, wahai awan, kamu pilah ke kebun fulan bin fulan ini, isqih, dan engkau turunkan hujan di situ. Dan tuan, dia duk dengar ni, ada orang sebut nama fulan bin fulan. Dan apa ni suara tu sebut, kamu pi kepada kebun fulan bin fulan ni dan alirkan air di tempat dia, turunkan hujan di tempat dia.
Dan perkara ni mustahil tak berlaku, dia tak mustahil. Nah, kerana karamah adalah perkara yang sabit daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, dia sabit. Dan Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Tuan-tuan, maka hujan pun turun di tempat orang tersebut. Dalam keadaan di tempat orang lain ni, di kebun orang lain ni tak turun hujan. Tuan-tuan, panas semata, tak turun hujan. Tapi tempat kawan ni turun hujan. Kemudian tanahnya itu menjadi subur. Tuan-tuan, lalu orang yang duk dengar suara ni pun dia pi kepada orang ni. Tuan-tuan, lalu dia pun tanya kepada orang tersebut, apa yang kamu buat kepada kebun kamu ni? Sehingga kan dia pun cerita. Tuan-tuan, dia cerita, aku dengar nama engkau disebut, dan aku dengar ada suara yang mengarahkan supaya awan ini pi ke kebun kamu, lalu dialirkan air di kebun kamu, sehingga kan kebun kamu menjadi subur, tidak sebagaimana kebun-kebun yang lain. Tuan-tuan, apa orang ni kata? Tuan-tuan, orang ni kata, tak ada apa yang aku buat pada kebun aku, melainkan bila mana aku dapat hasil. Tuan-tuan, ni kata, sesungguhnya kebaikan yang dilakukan oleh seseorang pasti dan pasti ianya akan dibalas pula oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan. Tuan-tuan, orang ni kata apa? Tak ada apa yang aku buat pada kebun aku ni. Aku pun tak beli drone. Kan? Lah ni semua pakai drone. Orang nak apa ni, buat apa ni, tabuk benih. Orang nak buat apa pakai drone terbang. Bukannya murah drone tu. 20-30 ribu, Masya Allah. Teknologi pada hari ni. Tuan-tuan, no? Kalau kita fikir balik semula, canggih teknologi hari ni. Berubah dah hari ni. Tuan-tuan, itulah dia ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah Ta'ala kata, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberikan kepada kamu ilmu, melainkan hanya sedikit, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tuan-tuan, hari ni orang guna drone je hari ni. Tuan-tuan, jadi orang ni kata, aku tak buat apa-apa pun pada kebun aku, melainkan apabila aku mendapatkan hasil daripada kebun ni, aku berikan kebun ini, hasil kebun ni, kepada beberapa bahagian. Tuan-tuan tengok, ni kebaikan yang dia fikir. Ini kebaikan yang dia buat. Sehinggalah dia mendapatkan kemuliaan daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, apa dia buat? Dia kata, hasil ni aku bagi 3. Yang pertama, 1/3 aku ambil untuk buat belanja. Tuan-tuan, 1/3 dia ambil untuk buat belanja. Kemudian 1/3 lagi aku ambil yang ni buat stok. Yang ni untuk buat simpanan. Yang ni. Manakala 1/3 lagi aku ambil daripada hasil ni, tujuannya adalah untuk membantu mana-mana orang yang berada dalam kesusahan, maka bahagian itu adalah untuk mereka. Tuan-tuan, maknanya dalam rezeki yang dia dapat tu, ada yang dia share, ada yang dia kongsi dengan orang lain. Tuan-tuan, ni satu kebaikan yang dia buat. Tuan-tuan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kebaikan kepada dia. Dalam keadaan kebun orang lain tak dituruni dengan air hujan, tiba-tiba kebun dia subur. Tuan-tuan, kebun dia dituruni dengan air yang begitu lebat, sehingga mengalirlah air di kebun dia. Tuan-tuan, rupa-rupanya kebaikan ini yang menjadikan dia orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tidak ada balasan apa-apa, melainkan apa yang kamu lakukan di atas muka bumi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, mudah hidup ni. Mudah hidup ni. Nak kebaikan, buat kebaikan. Tuan-tuan, kita buat keburukan,
maka kita juga akan dibalas dengan keburukan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana tu tadi kita sebut dah subuh tadi. Bulan ni adalah bulan pesta orang-orang beriman untuk menggandakan dia punya amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini adalah bulan yang mana mudah seseorang itu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan, pada bulan yang lain mungkin kita akan malas untuk melakukan taat kepada Allah taala. Tuan-tuan, pasal apa malas? Pasal apa malas nak buat taat ni? Sedangkan dulu pada alam roh, ketika mana Allah Subhanahu wa taala tanya kepada roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni adalah Tuhan kepada kamu semua? Tuan-tuan, roh kata apa? Qalu bala syahidna. Tuan-tuan, semua roh ni dia kata apa? Ya Allah, kami bersaksi bahawa engkau adalah Tuhan kepada kami. Tuan-tuan, maknanya apa? Roh ini dia sesuai dengan perkara-perkara ketaatan. Tuan-tuan, roh ini dia sangat tenang dengan perkara-perkara kebaikan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat kata Allah taala, dengan kamu berzikir maka kamu akan menjadi tenang kata Allah taala. Tuan-tuan, pasal apa jiwa tenang dengan zikir ini, dengan kembali kepada Allah taala? Kerana itu fitrah roh. Tuan-tuan, tapi pasal apa yang dia jadi berat? Tuan-tuan, dia jadi lesu, dia jadi malas. Tuan-tuan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, ini adalah kerana bila mana roh dah bercampur dengan hawa nafsu, bila mana roh dia telah pun bercampur dengan bisikan daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka pada bulan Ramadan ni dua-dua perkara ni dia jadi berat, dia jadi sempit. Bukan tak ada. Nafsu tak boleh kita hilangkan dia. Semua orang ada nafsu. Tuan-tuan, syaitan pun macam tu juga. Umur dia diperpanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang setan yang duk kacau kita ni, tuan-tuan, kan? Kawan tu meninggal dah, dia tak meninggal lagi. Dia tak mati lagi. Punya panjang, dia punya apa? Dia punya umur dia. Tuan-tuan, maka bulan Ramadan nafsu ditundukkan dengan apa? Lapar dan dahaga. Kemudian syaitan, lagu mana? Nabi sebut wasulsilatis syayatin. Di bulan Ramadan semua syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka ini adalah peluang untuk kita mempertingkat dan memperbanyak amal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan itu ianya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan takwa kepada dia. Dan tuan, ada orang dia pergi tanya, kalau saya dapat takwa ni, dia macam e-madani lah, boleh beli barang dekat kedai. Tuan-tuan, orang yang mendapatkan takwa, dia akan dapat semua, lebih daripada dunia dan segala isinya. Dan sebab itu Allah Ta'ala sebutkan, Allah Ta'ala kata, wa may yattaqillah, siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yaj'al lahu makhraja, Allah keluarkan dia daripada segala masalah. Ni orang bertakwa dengan Allah, kelebihan dia. Wa yarzuquhu, dan Allah beri rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib, daripada sumber-sumber yang dia sendiri pun tak sangka, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kenapa? Kerana semuanya ini adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Nabi sebut, orang yang mendapatkan akhirah maka dunia pasti berada di belakang dia, bila mana dia mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu dalam khutbah tadi kita pesan,
Kita pesan orang yang bertakwa ni, kalaulah dia peniaga yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau dia pelajar, maka dia pelajar yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau dia seorang ketua keluarga, dia ketua keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau dia orang bujang, dia tak jadi ketua keluarga lagi, dia jadi orang biasa. Tuan-tuan, dia juga adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila mana darjat takwa ni diberikan oleh Allah kepada seseorang, maka kelebihan dia tadi, masalah dia dapat atasi, rezeki akan diberi oleh Allah Ta'ala. Persis sebagaimana cerita yang kita sebut tak saat ni. Bagaimana dalam keadaan orang lain ni kering kontang, kemarau, tapi di kebun orang ini dituruni dengan hujan yang begitu lebat. Tanah dia Allah Ta'ala jadikan subur. Tuan-tuan, kerana semua perkara yang diberikan oleh kepada kita, ianya adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu Allah Ta'ala kata, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang berikan rezeki kepada kamu dan juga kepada seluruh keturunan mereka. Ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, kita adalah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita keluar daripada madrasah Ramadan ini sebagai orang yang diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jadi cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الله